أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تؤسر، رب تمم بالخير. Amma ba'du. Yang dimuliakan pengurusi masjid, Tuan Imam, para ahli jawatankuasa masjid dan seterusnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman Allah Taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ism walladzi tawalla kibrahu minhum lahu 'adzabun 'azim. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang mereka ataupun membawa bil ifki, cerita dusta, iaitu tuduhan jahat yang dilakukan oleh orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha dan seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safwan bin Mu'attal. Kata Allah, mereka yang membawa cerita ini adalah usbatun minkum, satu golongan, satu kelompok daripada kamu. La tahsabuhu syarran lakum, jangan sekali-kali kamu menyangka cerita dusta, cerita fitnah yang dilontar kepada orang yang tersayang kepada Rasulullah, iaitu Aisyah, adalah satu perkara yang syar, satu perkara yang buruk. Jangan. Bal huwa khairul lakum, bahkan cerita dusta itu adalah khair, baik untuk kamu. Seorang isteri Rasulullah yang paling dicintai oleh Rasulullah, sehinggakan bila ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbun nasi ilaik, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai, paling disayangi oleh engkau? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah. Manusia yang paling aku cinta, yang paling aku sayang ialah Aisyah. Lalu ditanya lagi, minar rijal, daripada kalangan lelaki, siapa pula yang paling kamu cinta? Kata Rasulullah, abuha, bapaknya, iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tengok orang yang paling dicintai oleh Rasulullah, isteri kepada ketua negara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dituduh berzina dengan seorang sahabat yang mulia, Safwan bin Mu'attal, sehingga cerita itu menyebabkan Nabi bersedih, Nabi berduka cita selama sebulan, dan Aisyah bersedih, sakit demam selama sebulan. Dan negara Islam di Madinah ketika itu kecoh, hampir-hampir menggugat keutuhan, kekuatan negara Islam di Madinah. Semua itu Tuhan kata, la tahsabuhu syarran lakum,
Jangan sekali-kali kamu menyangka cerita dusta itu adalah syar, tidak baik. Bal huwa khairul lakum. Bahkan cerita dusta itu adalah khair, baik untuk kamu. Isteri kita dituduh berzina, baik ke tak baik? Baik tak untuk kita? Tak ada siapa pun nak tuduh berzina kan? Tapi kalau isteri kita dituduh berzina, baik tak baik untuk kita? Tak baik kan? Apatah lagi isteri Rasulullah, isteri kekasih Allah dituduh berzina. Allah kata jangan sekali-kali kamu menyangka tuduhan jahat itu adalah syar, tidak baik. Bahkan ia adalah khair, baik untuk kamu. Susah kita nak faham tuduhan jahat sehingga kecoh satu Madinah. Isteri Rasulullah, pemimpin negara, berzina, Tuhan kata itu adalah baik. Macam mana boleh jadi baik cerita dusta? Subhanallah. Latar belakang ataupun asbabun nuzul ayat ini ialah dalam satu peperangan, iaitu peperangan Bani Mustalaq, ataupun dinamakan juga Ghazwah Zat Muraisi', peperangan Zat Muraisi'. Jadi ada kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, Nabi kata abkhalun nas, orang yang paling bakhil ialah bila namaku disebut tapi tidak ada orang yang berselawat. Saya harap orang Tanah Merah bukan orang yang paling bakhil. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kali Nabi nak pergi berperang, kebiasaannya Nabi akan undi siapakah isteri Rasulullah yang akan ikut mengiringi Rasulullah. Bukan mengikut giliran, tapi ikut undi. Jadi kalau undi itu jatuh pada Ummu Salamah dia akan keluar menemani Nabi dalam peperangan. Dan Allah sengaja jadikan undi ketika peperangan Bani Mustalaq, Allah dengan izin Allah, dengan perancangan Allah, undi itu jatuh kepada Aisyah. Untuk apa? Untuk Allah jadikan Aisyah mangsa fitnah. Daripada ramai isteri Rasulullah, kenapa Aisyah dipilih? Kenapa Aisyah dipilih oleh Allah untuk menjadi mangsa fitnah, sehingga Aisyah menderita sakit demam selama sebulan? Kenapa? Kenapa tak pilih isteri yang lain? Kalau berlaku pada isteri yang lain, Zainab, Hafsah, mungkin ceritanya tak akan sama bagaimana berlaku kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sebabnya ialah bila Aisyah adalah orang yang paling disayangi oleh Rasulullah, maka orang itu juga yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang Nabi suka, itulah yang disukai oleh Allah, kerana Rasulullah adalah kekasihnya. Kita bila sayang pada seseorang, kita akan suka apa yang orang yang kita sayang suka. Walaupun asalnya kita tak suka, itulah namanya cinta. Kita tak suka makan budu, tapi kita suka orang Kelantan, kita pun jadi suka kepada budu, walaupun sedap ke budu. Bagi orang Kelantan nombor satu, jangan hantar Maggi, budu okey. Jadi bila kita cinta pada seseorang, kita akan suka kepada apa saja yang dia suka. Maka begitu juga Allah suka apa yang kekasihnya Rasulullah suka. Kalau Rasulullah suka pada Aisyah, Allah pun suka, tapi cara Allah suka berbeza dengan cara kita suka. Cara kita suka pada seseorang, kita bagi bantuan, kita bagi hadiah, kita bagi penghargaan, kita bagi pangkat, kita bagi kesenangan. Tapi cara Allah sayang kepada manusia ialah Allah bagi musibah. Jadi soalan kenapa Allah pilih Aisyah daripada ramai-ramai isteri Rasulullah ialah sebab Allah sayang kepada Aisyah. Sebab Aisyah adalah orang yang paling disayangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan ini disebut secara jelas dalam satu hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yusib minhu." Maksudnya, siapa saja yang Allah nak kebaikan kepadanya, Allah bagi musibah. Sebab itu Allah sebut dalam ayat ini surah An-Nur, jangan kamu sangka cerita dusta, fitnah, jahat kepada Aisyah adalah cerita yang buruk, tapi sebenarnya ialah cerita yang khair, baik. Kenapa? Bila Allah nak kebaikan pada seseorang, Allah bagi musibah. Maka sebab itu Aisyah adalah orang yang terpilih daripada kalangan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam banyak-banyak negara, dalam banyak-banyak negeri, Allah pilih Kelantan untuk ditimpa musibah yang berat. Kenapa tak pilih Kuala Lumpur yang ada lorong Haji Taib? Kan? Kenapa tak pilih Johor Bahru? Tapi kenapa Allah pilih Kelantan? Sebab apa? Sebab apa? Sebab Allah sayang pada orang Kelantan. Kalau Allah tak sayang, Allah tak bagi musibah ni. Sampai saya datang daripada Kuala Lumpur dan sampai pagi semalam di Masjid Gua Musa, dah ramai orang berkumpul di situ untuk bagi bantuan. Dan saya pergi ke beberapa tempat, 4 tempat di Gua Musang. Saya tengok bagaimana penderitaan mereka-mereka yang ditimpa banjir. Ada yang rumah separuh hilang, ada yang hilang semua, ada yang tinggal dalam kemah. Subhanallah. Bila kita tengok pada zahir, kita kata, kenapa Allah menjadikan semua ini? Semua berlaku dengan izin Allah. Semua berlaku dengan izin Allah. Tapi bila kita tengok, kita tadabbur Al-Quran, kita faham sunnatullah, maka kita akan bersyukur kepada Allah. Sebab musibah yang menimpa kita, itulah tanda Allah sayang kepada kita. Bila kita tengok banjir yang menimpa orang-orang di Kelantan, sebenarnya bila dibanding dengan banjir yang menimpa Nabi Nuh, jauh. Yang menimpa orang Kelantan kecil je. Yang menimpa di Kelantan, banjir sampai di bumbung rumah. Tapi banjir yang menimpa zaman Nabi Nuh sampai puncak bukit. Banjir yang menimpa orang Kelantan tak melibatkan kematian yang ramai, lebih kurang 20-30 orang. Tapi banjir yang menimpa Nabi Nuh, semua manusia mati kecuali yang naik kapal. Banjir yang menimpa orang Kelantan, rumah hilang, anggaran lebih kurang 1000 lebih. Tapi banjir yang menimpa Nabi Nuh, berapa rumah yang hilang? Berapa rumah yang hilang? Semua hilang. Termasuklah rumah Nabi Nuh. Bila air dah surut, kapal tu berlabuh di Bukit Jud, masa tu semuanya hilang. Adakah makna Allah tak sayang kepada Nabi Nuh? Allah sayang. Itulah cara Allah sayang kepada hamba-Nya. Okey. Kemudian kita balik pada kisah peperangan Bani Mustalaq. Bila Rasulullah undi jatuh kepada Aisyah radhiyallahu anha, maka Aisyah pun keluarlah dalam peperangan Bani Mustalaq bersama Rasulullah dan para sahabat. Setelah selesai berperang, Rasulullah singgah dalam perjalanan balik ke Madinah. Rasulullah singgah di satu tempat di waktu malam, berehat. Kemudian ketika berehat itulah Aisyah rasa Allah takdirkan, Allah rancang supaya berlaku cerita fitnah satu persatu. Allah takdirkan Aisyah sakit perut, maka Aisyah pun keluar pergi buang hajat. Dan bila selesai, Aisyah balik dan Allah takdirkan sekali lagi rantai ataupun loket Aisyah jatuh. Allah takdirkan supaya berlaku cerita dusta. Kalau loket Aisyah tak jatuh, Aisyah tak pergi cari, tak akan berlaku cerita dusta. Setelah Aisyah sedar loketnya hilang, dia patah balik pergi cari, dan setelah jumpa, dia balik semua tempat tentera, dan dia lihat semua tentera dah balik.
ke Madinah. Tidak ada seorang pun. Mereka yang membawa Aisyah itu, Aisyah biasa duduk di atas unta, dan atas unta tu ada satu tempat nama dia dinamakan sekedup. Oleh kerana badan Aisyah ni kecil, pertama sebab dia remaja, yang kedua dia tak makan banyak macam kita. Jadi bila orang tarik unta, mereka menyangka Aisyah ada dalam sekedup tersebut, sebab badan Aisyah terlalu ringan. Mereka pun jalan, dan Allah takdirkan orang yang tarik unta tak sedar bahawa Aisyah tak ada dalam itu. Sebab apa? Allah nak jadikan cerita fitnah ni. Dan bila orang yang membawa unta Aisyah sampai ke Madinah, Nabi, Allah jadikan Nabi pun tak perasan. Kalau Nabi perasan, Nabi akan suruh tentera patah balik pergi cari Aisyah. Tak, Allah tak jadikan macam tu. Sebab apa? Allah nak jadikan cerita ni sebagai kebaikan kepada orang yang beriman. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, setelah aku datang dan melihat semua tentera dah tak ada, kata Aisyah, aku terus tinggal di tempat yang asal supaya ini menunjukkan Aisyah walaupun umurnya masih mentah tapi akalnya matang, imannya mantap. Aisyah seorang yang cerdik. Dia kata kalau aku melilau pergi ke sana ke sini, orang datang cari tak akan jumpa aku, maka aku mesti duduk tempat yang sama. Itu menunjukkan Aisyah seorang yang cerdik, seorang yang matang. Kemudian bila Aisyah duduk kat situ, dia tertidur. Itu juga menunjukkan Aisyah adalah orang yang beriman. Orang yang beriman, apa saja masalah berlaku, jiwanya tenang, dia boleh tidur. Kita kalau ditinggal sorang-sorang di tengah padang pasir waktu malam, boleh tidur tak? Tak boleh kan? Bunyi air dah fobia kan? Bunyi air naik itu dah fobia dah. Subhanallah. Kemudian selepas itu ada seorang sahabat nama dia Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal, kerjanya ialah memastikan di barisan belakang, dia akan pantau, dia akan cek, takut-takut ada tentera yang tertinggal, barang yang tertinggal. Jadi setelah Safwan datang, dia melihat satu tubuh sedang berbaring di tengah padang pasir. Dan ketika itu Aisyah membuka mukanya dan Safwan kenal. Maka Safwan berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Aisyah, Safwan hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sahaja, langsung tak cakap sepatah pun, tak tanya kenapa boleh jadi macam ni. Kemudian kata Aisyah, Safwan dekatkan untanya kepada aku dan dudukkan untanya supaya aku menaiki unta. Setelah aku naik ke unta, Safwan tarik unta tersebut menuju ke Madinah. Tapi bila sampai dia cerah, orang-orang munafik nampak, khususnya Abdullah bin Ubay. Bila dia nampak ini peluang untuk mereka hancurkan Islam, tapi caranya melalui hancurkan nama baik Rasulullah dengan membuat fitnah jahat kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir, orang munafik, perancangan dia nak hancurkan Islam, tapi caranya pelbagai. Kadang-kadang dia rosakkan melalui keluarga pemimpin. Okey, setelah orang munafik nampak Aisyah sampai di Madinah waktu pagi bersama seorang sahabat lelaki, maka mulalah tersebar fitnah bahawa Aisyah berzina dengan Safwan. Apa bukti? Pagi-pagi buta balik dengan lelaki. Dan cerita itu tersebar seluruh Madinah. Keluar harian Metro, Cosmo, TV3, kecoh satu Madinah. Dan Aisyah tak tahu cerita. Sehinggalah satu masa Aisyah keluar untuk qada hajat bersama mak kepada Mastah. Mastah ni keluarga Abu Bakar yang miskin, yang Abu Bakar bantu dia daripada kecil sampai ke besar. Dan seorang yang hadir dalam peperangan Badar. Bila Aisyah keluar untuk buang air besar bersama mak Mastah, setelah selesai, umur Mastah, mak Mastah ni tergelincir, terjatuh. Lalu terkeluar daripada mulutnya, celakalah Mastah. Ada macam mengutuk. Mastah tu anak dia. Bila Aisyah mendengar mak Mastah mengutuk Mastah, dia terkejut.
kenapa kamu kutuk seorang yang baik dan dia adalah ahli Badar, yang hadir dalam peperangan Badar? Maka kata Mak Mastah, kamu tak tahu ke cerita tersebar seluruh Madinah kamu dituduh berzina dengan seorang sahabat bernama Safwan? Aisyah tak tahu. Tahu tak pasal apa Aisyah tak tahu? Sebab tu Aisyah tidak ada WhatsApp. Aisyah tak baca berita. Sebab Aisyah orang beriman, dia tak ambil tahu benda yang tak penting. Jadi setelah Mak Mastah menceritakan, barulah Aisyah tahu. Setelah Aisyah tahu, Aisyah kata, aku terus sakit, aku terus demam dan aku menderita. Sebab satu tuduhan berat, Marwah, melibatkan Marwah. Sebab itulah kita tuduh orang berzina dan tidak membawa 4 orang saksi, tuduhannya sangat berat. Kalau kita kahwin, kita perlukan 2 saksi. Kalau jual beli, perlukan 2 saksi. Kalau melihat anak bulan, seorang saksi. Tapi kalau tuduh orang berzina, perlukan 4 orang saksi. Sebab dia melibatkan maruah manusia. Kadang-kadang orang tu berakhlak mulia, dia bina kehidupan dia 50 tahun, 60 tahun, tapi disebabkan tuduhan jahat, fitnah, zina, habis kehidupannya yang dibina selama 60 tahun. Maka sebab itu hukumannya juga berat. Siapa yang menuduh seseorang berzina tanpa membawa 4 saksi, dalam Islam dihukum sebat 80 rotan. Islam nak pastikan jangan sebarangan membuat fitnah kepada orang. Okey. Kemudian Aisyah pun balik rumah dan Aisyah minta izin Rasulullah untuk balik rumah ibu bapaknya. Kemudian Rasulullah tak kata sepatah pun, nak kata ya cerita yang tersebar ataupun nak menafi pun tak. Di situ pengajarannya apa dia? Rasulullah adalah, walaupun dia Rasulullah tapi dia adalah hamba Allah. Dia tetap sami'na wa ata'na. Selagi tak turun wahyu, dia tak akan cakap. Walaupun melibatkan maruah isterinya. Maka bila Rasulullah tak berkata apa, Aisyah minta izin balik ke rumah mak bapaknya. Setelah dia berada di rumah mak bapaknya, Abu Bakar dan ibunya, Rasulullah datang dan kata Rasulullah, wahai Aisyah, kalau cerita itu benar, kamu bertobatlah kepada Allah. Kecil hati Aisyah. Dan kalau cerita itu bohong, insya-Allah akan turun wahyu ataupun Allah memberi mimpi ke supaya dapat membersihkan nama baik engkau. Kemudian setelah sebulan, Allah biarkan cerita ini berlegar. Allah boleh nak menurunkan, hari ini cerita fitnah tersebar, besok turun wahyu, bersih nama Aisyah, selesai masalah. Tapi Allah biarkan cerita ini tersebar selama sebulan. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Allah biarkan Aisyah menderita, Allah biarkan Nabi menderita, Allah biarkan sahabat susah hati selama sebulan. Fitnah menggegarkan kerajaan Islam di Madinah, Allah biarkan selama sebulan. Apa hikmahnya? Sebab itulah daripada kisah ini ulama mengatakan Allah bagi ujian yang besar kepada manusia disebabkan 3 tujuan. Pertama ialah kashifun, Allah nak bongkar siapakah yang benar-benar beriman dan siapakah yang berpura-pura beriman kepada Allah. Bagaimana Allah nak bongkarkan niat manusia, iaitu dengan Allah bagi musibah. Daripada musibah ini Allah memang maha mengetahui, tapi Allah nak pembuktian. Ada bukti sebenarnya kamu tidak ikhlas beriman kepada Allah. Siapa mereka itu? Iaitu golongan munafik yang mereka cerita dan menyebarkan cerita ini. Sebenarnya mereka selama ini salat di belakang Rasulullah, sebenarnya mereka berpura-pura. Mereka adalah golongan munafik. Dan Allah nak uji siapakah yang benar-benar beriman. Contohnya bila seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari mendengar cerita bohong, maka dia berdialog dengan isterinya Ummu Ayyub Al-Ansari. Dia kata, yang kalau kamu berada di tempat Aisyah, kamu akan berzina tak? Jawab Ummu Ayyub Al-Ansari,
Ini ujian fitnah kepada Aisyah, bukan kepada Aisyah sahaja, tapi kepada semua manusia yang ada di Madinah. Maka kata Ummu Ayyub Al-Ansari, kalau aku berada di tempat Aisyah, tak mungkin aku berzina, tak mungkin aku mengkhianati Rasulullah, dan Aisyah lebih baik daripada aku. Kalau aku tak berzina, Aisyah mustahil berzina. Tengok Allah nak menguji siapa yang benar-benar munafik, siapa yang benar-benar ikhlas beriman kepada Allah. Orang beriman bila dengar berita terus dia tolak dan mengatakan haza buhtanun mubin, ini cerita dusta yang jelas. Itu sikap orang beriman, terus bersangka baik. Dan Abu Ayyub juga berkata, kalau aku berada di tempat Safwan, aku tak akan berzina dengan Aisyah, dan Safwan lebih baik daripada aku. Subhanallah, cantik hati orang beriman. Bukan setakat dia bersangka baik, tapi dia rasa orang lain lebih baik daripadanya. Okey, itu tujuan pertama. Tujuan kedua, sebab itulah tujuan pertama Allah nak bongkar siapa yang ikhlas, siapa yang tak. Maka Allah bagi masa cerita fitnah tersebar selama 1 bulan. Kalau 1 hari, kalau 2 hari belum terbukti, 1 minggu belum terbukti, Allah bagi lanjutkan selama 1 bulan. Allah nak tengok siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berpura-pura. Maka Allah bagi musibah banjir kepada orang Kelantan. Tujuan pertama untuk apa? Tujuan pertama Allah nak kashifu, nak bongkar siapa yang benar beriman kepada Allah dan siapa yang berpura-pura. Saya pergi ziarah di kawasan Gua Musa, yang sibuk duk kemas rumah, sibuk duk cuci seluk, tapi ada yang tak solat. Yang cuci seluk pakai seluar pendek, kan? Dia terasa dia buka aurat adalah musibah lebih besar daripada banjir. Yang dia nampak ialah najis ataupun kotoran seluk, tapi najis dosa dia tak nampak. Daripada situ Allah dapat pembuktian siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, siapa yang berpura-pura beriman. Namanya Islam, dia mengucap 2 kalimah syahadat, tapi perintah Allah tak diikuti. Yang perempuan pun masih ramai lagi membuka aurat. Subhanallah. Sebab itulah kita ambil pengajaran daripada kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus bila dia merajuk, Allah terus bagi musibah kepadanya. Apa musibah yang menimpa Nabi Nuh? Apa dia? Saya menunggu jawapan. Apakah musibah yang menimpa Nabi Yunus? Kalau kita tak tahu, mana kita tak baca dan faham Al-Quran. Allah cerita kisah bagaimana Allah bagi musibah kepada Nabi Yunus, iaitu ditelan oleh ikan. Saya nak tanya, Nabi Yunus ditelan oleh ikan, duduk dalam perut ikan, lemas, gelap dan tak ada siapa yang tahu, dengan kita ditimpa banjir, hilang rumah, musibah mana yang lebih dahsyat? Musibah mana lebih dahsyat? Kalau diberi pilihan, satu ditimpa banjir, hilang rumah, satu lagi ditelan oleh ikan dan tak ada siapa tahu, kita pilih yang mana? Pilih yang mana? Alhamdulillah. Takut ditelan ikan. Maknanya musibah yang menimpa Nabi Yunus lagi dahsyat. Tak ada siapa tahu, tak ada siapa tahu, sebab duduk dalam perut ikan, lemas, gelap. Ikut logik akal boleh mati. Tapi walaupun dalam perut ikan, walaupun gelap, tapi Nabi Yunus tak rasa berada dalam perut ikan satu musibah. Yang dia rasa ialah dia berada dalam dosa, itu musibah. Sebab itu bila dia berdoa, dia tak minta Allah keluarkan daripada perut ikan. Yang dia minta ialah apa doa Nabi Yunus? La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah. Hebat
sucinya hati seorang Nabi. Duduk dalam perut ikan bukan masalah, tapi masalahnya ialah inni kuntu minaz zalimin, sesungguhnya aku adalah orang yang zalim pada diri sendiri. Dia rasa cukup bersalah, musibah yang besar, dia berada dalam dosa. Dia menzalimi diri sendiri. Sebab tu dia tak minta keluar dalam perut ikan, tapi dia minta keluar daripada kepompong dosa. Tak ada doa Nabi Yunus, ya Allah keluarkan aku daripada perut ikan, aku lemas. Tak ada. Itulah orang yang beriman. Dosa dengan musibah banjir, musibah dosa lagi besar. Kita kemas rumah, kita cuci rumah tapi buka aurat. Kita cuci rumah, kemas rumah, terima bantuan tapi tak solat. Kita tak sedar dosa tak solat lebih besar daripada dosa banjir. Dan sebab kita tak solat, Allah bagi peringatan. Ada seorang wanita, kata Abdullah bin Abbas, wanita ini adalah ahli syurga. Maka Abdullah bin Abbas menceritakan, wanita ni dikena penyakit sawan. Lalu dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, tengok cara sahabat berfikir, cuba perhati cara sahabat berfikir. Ya Rasulullah, aku kena penyakit sawan. Bila datang penyakit sawan, aku tak sedar diri. Bila tak sedar diri, aurat aku terbuka. Dia tak nampak penyakit sawan musibah, dia nampak apa dia? Dosa membuka aurat. Maka dia minta, ya Rasulullah, tolonglah berdoa kepada Allah supaya penyakit aku hilang, supaya aku tidak lagi membuka aurat. Bukan dia nak hilangkan penyakit, tak, tapi dia nak pastikan aurat dia tidak terbuka. Walaupun dia membuka aurat dalam keadaan dia tak sedar, itu bukan dikira dosa, tapi dia rasa satu dosa, satu musibah. Dan Rasulullah memberi pilihan, in sabarti walakil jannah, kalau kamu sabar dengan penyakit ini, dijamin syurga untuk kamu. Dan kalau kamu mahu, wa in syi'ti ad'u Allah, kalau kamu mahu aku berdoa kepada Allah, yushfiki, dan Allah akan sembuhkan kamu. Doa Nabi mustajab. Nabi bagi pilihan pada wanita hitam, berkulit hitam tapi hatinya putih. Diberi pilihan, nak kekal dengan penyakit sawan dan sabar, dijamin syurga, ataupun Nabi boleh berdoa hilang penyakit sawan, sihat wal afiah, tapi tak ada jaminan syurga. Kalau kita nak pilih apa? Nak sembuh. Siapa yang cerdik? Kita pilih sembuh, wanita hitam pilih kekal dengan penyakit sawan. Siapa yang cerdik? Subhanallah. Kalau saya bagi pilihan, nak kekal dalam banjir, dan kalau sabar dengan ujian banjir, dijamin syurga, ataupun nak hilang banjir tapi tak ada jaminan syurga, nak pilih yang mana? Nak pilih yang mana? Pilih banjir. Kuat sikit. Banjir. Kenapa pilih banjir? Subhanallah. Tadi imam kita baca surah Al-Insan, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Balasan, Allah membalas kepada mereka bima sabaru, dengan sebab mereka sabar, jannatan, syurga, wa harira, dan sutra. Subhanallah. Balasan orang yang sabar dalam ujian adalah jannatan wa harira. Tapi berapa ramai yang tak sabar bila Allah timpa musibah. Sebelum ditimpa musibah tak solat, bila ada musibah lagi tak solat. Hilang rumah sedih, tapi terlepas syurga tak ada apa. Nampak? Subhanallah. Sebab itulah misi saya dengan tim saya datang daripada Kuala Lumpur bukan nak bawa makanan, bukan nak bawa pakaian. Saya tengok pakaian berlambat tepi jalan.
Ini mentaliti orang Islam, khususnya orang Islam di Malaysia. Orang Melayu kita cukup prihatin bila tengok orang susah, orang lapar, orang tak ada pakaian. Semua pakat nak bantu sampai berlebihan. Tapi bila tengok orang buat dosa, bila tengok orang tak solat, bila tengok orang buka aurat, dia buat tak tahu je. Mana musibah lebih besar? Orang lapar, orang tak ada pakaian dengan orang tak solat. Tuhan kata apa? Kalau solat pun belum tentu selamat. Fawailun lil musallin, celaka wailah bagi orang yang solat. Sebab apa? Allazina hum an salatihim sahun, lalai. Tuhan kata celaka, nerakalah bagi orang yang solat jika solatnya tidak sempurna, tidak khusyuk. Yang tak solat tak payah cakap lah. Tapi tidak ada ayat fawailun limangsa banjir. Ada? Ada tak ada kan? Banjir bukan masalah. Kalau masalah, Allah tak kena banjir kepada Nabi Nuh. Hilang rumah bukan masalah. Sebab hajar di Mekah. Nabi Ibrahim diperintah meninggalkan hajar di Mekah. Hajar duduk kat Mekah, ada rumah tak? Ada rumah tak? Kita hilang rumah, tangga ada lagi tak? Boleh pasang kemah lagi tak? Subhanallah. Ada orang tahu bantuan makanan tak? Berlimpah. Saya pergi di Kampung Kerinting, beras tinggi ni, rumah saya pun tak ada beras. Pakaian melimpah. Tapi hajar di Mekah berseorangan. Ada rumah tak? Ada kemah tak? Ada suami tak? Ada air tak? Ada elektrik tak? Ada tak NGO pergi hantar bantuan makanan kepada Hajar? Tak ada. Tapi Hajar dan anaknya selamat tak? Hajar dan anaknya baby Ismail tenang tak berada di situ? Sebab apa mereka selamat? Sebab apa mereka tenang? Walaupun tanpa suami, tanpa manusia, tanpa segala bantuan. Kenapa mereka selamat? Sebab bersama Hajar adalah Allah. Yang menolong Hajar ialah Allah. Bila Allah yang tolong, pasti selamat. Manusia hantar makanan, hantar minuman, berapa lama bertahan? Berapa lama bertahan? 1 hari, 2 hari, 1 minggu. Tapi bila Allah yang menolong Hajar dengan memberi air Zam-Zam tu berapa lama bertahan? Sampai kiamat. Sampai kiamat. Berapa ramai boleh minum air Zam-Zam yang datang daripada Allah? Ramai. Tapi kalau manusia membantu, berapa lama dia boleh bantu, dan berapa lama bantuan itu bertahan? Maka sebab itulah kita baca dalam surah Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami mengabdikan diri, dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Baliklah kepada Allah, carilah pertolongan Allah, kamu akan selamat. Jangan bergantung pada manusia. Manusia apa dia boleh bagi? Air, beras, pakaian. Tapi Allah boleh bagi syurga. Jangan sedih rumah hilang, sebab Allah nak ganti syurga. Ustaz sedap cakap lah, Ustaz duduk Kuala Lumpur. Habis nak suruh saya cakap apa? Itulah kebenaran. Sebab tu Allah rakam kisah banjir zaman Nabi Nuh, supaya kita bayangkan Allah tu maha berkuasa, dan cara Allah sayang pada hambanya bukan Allah bagi harta, bukan Allah bagi kesenangan, Allah bagi musibah. Itu cara Allah sayang. Sebab Allah ni, Allah yang menciptakan manusia. Allah cukup tahu perangai hati budi manusia. Manusia bila senang, dia jauh daripada Allah. Allah tak nak. Maka Allah nak manusia dekat dengan Allah. Ada satu cara je manusia boleh dekat dengan Allah. Bila susah, tak ada tu, tak ada ni, baru dia cari Allah. Dan imam kita pun baca surah Sajadah. Surah Sajadah kita pun biasa dengar kan. Tuhan kata apa? wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Subhanallah, cantik. Boleh tak terjemah? Boleh terjemah tak?
Dah lama kan dengar surah Sajadah? Siapa boleh terjemah? Boleh pakcik? Kalau tak boleh terjemah, kalau tak faham, musibah besar. Musibah besar, lebih besar daripada musibah banjir. Kenapa? Sebab satu malam Nabi Rasulullah SAW bersama Aisyah. Kemudian kata Rasulullah, "Ya Aisyah, aku suka berada bersama kamu, tapi aku lebih cinta untuk beribadat kepada Allah." Maka Nabi pun bangun dan ambil wuduk. Kemudian Nabi pun solat. Lepas solat Nabi menangis sampai basah janggutnya. Orang yang tak ada dosa menangis, orang yang dosa banyak senyum, ketawa. Kemudian Nabi sujud dan Nabi menangis lagi sampai basah lantai, menunjukkan Nabi banyak sangat menangis. Dan Nabi terus solat sampailah masuk waktu subuh. Datang Bilal melakukan azan. Setelah Bilal melakukan azan, Bilal melihat muka Rasulullah, mata Rasulullah merah. Maka Bilal kasihan, "Ya Rasulullah, kenapa semua ni? Kenapa kamu salat? Kenapa kamu menangis? Qad ghafarallahu laka min zambika ma taqaddam wa ma ta'akhkhar." Allah dah ampunkan segala dosa kamu yang lepas dan yang akan datang. Semua Allah ampunkan. Untuk apa lagi kamu menangis? Kata Rasulullah, "Macam mana aku tak menangis? Semalam telah turun padaku ayat daripada ayat 190 sampai ayat 200 daripada surah Ali Imran. Ayat bermula, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab." Sampai ayat terakhir, "Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Nabi kata, macam mana aku tak menangis? Semalam telah turun padaku sebelah ayat ini. Dan Nabi kata apa? Wailun, celakalah liman qara'aha walam yatadabbar fiha. Celakalah bagi siapa yang baca ayat ini tapi tidak menghayatinya. Nabi tak kata celaka pada orang yang tak baca. Nabi kata celaka pada orang yang baca tapi tidak memahaminya. Musibah tak bila tak faham Al-Quran? Musibah. Biasa Tuhan guna wailun lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang mengurangkan timbangan. Wailun likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Tiba-tiba Nabi kata wailun liman qara'aha, celakalah bagi orang yang baca Quran tapi tidak menghayatinya. Nampak tak? Jadi kita baca Quran daripada kecil sampai sekarang, berapa ayat kita faham? Berapa ayat? Kalau saya tanya, apa makna tayran ababil? Apa makna tayran ababil? Boleh siapa jawab? Kita tengok drama, faham tak? Tengok drama, pakcik tengok? Oh, tak tengok dah. Bila tengok filem, faham tak? Bila baca berita TV3, TV1, faham tak? Faham. Tapi bila baca ayat Allah, tak faham. Kita dengan cakap bapak kita, kita faham. Dengan cakap bos kita faham. Dengan cakap Perdana Menteri faham. Bila dengan cakap Allah tak faham dan kita biarkan tak faham, itu musibah besar. Musibah besar. Sebab tu Nabi kata wailun, celakalah siapa yang baca Quran tapi tak menghayati. Ini musibah. Sebab tu saya nak highlightkan di sini ialah musibah lebih besar daripada musibah banjir ialah manusia jauh daripada Al-Quran, manusia jauh daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi perintah banyak kita tak laksanakan. Kadang-kadang simple je, mudah je. Nabi kata apa? Bila salat rapatkan saf. Ramai yang buat tak dengar. Kadang-kadang tulis lagi kat depan, saf tak rapat juga. Ini musibah ni. Degil tak dengan cakap Rasulullah.
benda kecil je. Kalau yang kecil pun kamu tak ikut, kata Rasulullah, memang patut kamu ditimpa musibah. Wala nuziqannahu minal azabi dunal azabil adna, wala nuziqannahu minal azabil adna dunal azabil akbar. Kami akan pasti menimpa pada kamu azab dunia sebelum azab yang besar di akhirat. Sebab aku sayang pada kamu, aku tak nak kamu ditimpa azab yang pedih di akhirat, maka aku bagi peringatan, iaitu banjir. Sebab Allah sayang pada kita semua. Marilah kita sama-sama kembali kepada Al-Quran. Kita baca Quran, kita tadabbur, kita faham, kita ikut perintah Allah. Dan marilah sama-sama kita belajar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak sunnah Rasulullah. Rasulullah kata apa? Simpan janggut. Ramai tak dengar cakap Rasulullah. Betul tak? Kita sibuk hilang rumah. Hilang rumah dosa tak? Banjir dosa ke tak? Hilang harta benda dosa ke tak? Bukan dosa. Tapi tak dengar cakap Rasulullah, dosa. Rasulullah kata simpan janggut, cukur. Saya nak bagi tahu rahsia yang ramai orang tak tahu. Simpan janggut adalah hukumnya wajib. 4 mazhab. Kita mazhab apa? Mazhab Syafi'i kan? Bukalah kitab Ar-Risalah dalam mazhab Syafi'i, bukalah mana-mana mazhab. Tapi ramai tak ada. Simple je, betul tak? Bahkan orang simpan janggut itulah tanda dia cinta Rasulullah. Benda simple je. Satu amalan yang kita tak payah bangun, tak gunakan tenaga, tak gunakan kos, tapi dapat pahala 24 jam. Kita solat dapat pahala, kita solat 4 rakaat 10 minit, pahala 10 minit lah, kan? Kita berzikir subhanallah subhanallah, pahala dia selama kita berzikir. Habis zikir habislah pahala. Tapi satu amalan yang pahala dia 24 jam. Kita duduk dalam tandas pun dapat pahala, kita tidur pun dapat pahala. Apakah amalan itu? Simpan janggut. Perlukan kos tak? Macam mana kita nak pahala 24 jam? Tak payah buat apa-apa, tunggu je janggut tumbuh, dapat pahala. Mudah tak dapat pahala? Saya sebut benda simple je, tapi itulah bukti cinta kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Boleh? Ada seorang ulama terkenal di negara Arab. Umur dia dah tua, 70 lebih. Dia dah meninggal. Dia kena penyakit kanser. Dia pun berubat di luar negara. Dan doktor kata kamu kena buat kemo. Dia pun tanya, kemo kan? Dia tanya doktor, kalau aku buat kemo ni, rambut aku luruh tak? Ya. Dan janggut aku luruh tak? Ya. Maka kata, minta maaf, saya tak nak berubat. Sebab saya tak sanggup mati dan menghadap Allah tanpa janggut. Sedangkan para Nabi semua mati dan menghadap Allah dengan janggut. Tengok cinta kepada Rasulullah. Yalah, berubat tak berubat dia akan mati juga. Tapi dia nak pastikan dan menghadap Allah dalam keadaan cinta pada Allah. Dan buktinya ikut sunnah Nabi, ya. Jadi banyak musibah yang lebih besar yang menimpa umat Islam, tapi kita tak sedar. Apa dia? Kita tak ikut sunnah Nabi. Apa dia? Kita baca Quran, kita tak faham. Tapi bila musibah banjir, semua orang pakat tolong. Semua orang pakat tolongkan. Saya pergi ke Penang sebulan yang lepas. Tim saya nak cuba bantu satu keluarga mu'alaf. Dia orang Penang tapi bangsa Punjabi, kahwin dengan orang Bangla. Orang Bangla ni asyik tinggal dia je, sekejap balik Bangladesh. Tapi walaupun selalu tinggal, dapat 4 orang anak. Kalau tak tinggal mungkin 14 kot. Dan isteri dia ni tak bekerja, suami tak bekerja, bergantung pada duit zakat. Rumah dia tak ada apa, peti ais tak ada. Saya pergi rumah dia, mesin basuh pun tak ada. Tapi seminggu sebelum saya pergi, dia telefon, dia bagi tahu kita orang dah dapat peti ais dan mesin basuh. Bila kita tanya siapa yang bagi, gereja.
pihak gereja. Tengok. Dan bila saya pergi ke rumahnya, rumah flat memang sangat dhaif. Dia kata apa? Pihak gereja berjanji akan bagi bantuan setiap bulan, beras, makanan dan sebagainya, setiap bulan. Kita bantu bermusim. Satu. Yang kedua, orang Kristian bila dia bantu mesti ada misi dakwah. Ada misi dakwah di sebalik bantuan tersebut. Dia tak akan bagi peti ais percuma, dia tak akan bagi mesin basuh percuma, melainkan di sebalik itu dia nak sebarkan agamanya. Subhanallah. Tengok orang yang sesat yakin agama dia betul, dan bila dia yakin dia nak kongsikan dengan orang. Tapi kita kebanyakan bila kita bagi bantuan kemanusiaan, tidak ada misi dakwah. Kita bagi hantar makanan, kita tinggal. Hantar pakaian, kita tinggal. Tengok orang tak solat, tengok orang buka aurat, kita tak tegur. Kita tidak ada misi dakwah. Kadang-kadang orang yang membantu pun sama naik. Waktu azan, waktu solat, nak cuci lagi. Subhanallah. Jadi daripada ujian ini Allah melihat siapa dia? Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah, siapa yang berpura-pura. Yang kedua, Allah nak daripada ujian, Allah nak tolak orang yang buat maksiat, yang dah lama lupa kepada agama, lupa kepada Allah. Allah bagi musibah supaya dia sedar, dia insaf, dia bertobat kepada Allah. Berapa ramai kita lihat orang yang jahil agama, yang duduk dalam maksiat, lupa pada Allah. Bila Allah bagi musibah, accident ke apakah, dia sedar, dia bertobat, lalu dia beriman kepada Allah. Itu tujuan kedua musibah. Dan tujuan ketiga musibah ialah rafi'un, Allah nak angkat darjah orang yang beriman. Dalam kisah hadisul ifki, Allah nak angkat Aisyah radhiyallahu anha, tapi caranya sakit, caranya menderita. Aisyah menderita sebulan sebelum turun ayat Al-Quran yang membersihkan nama baik Aisyah. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tak terfikir langsung akan turun ayat Al-Quran daripada Allah membersihkan nama baik aku. Aku tak terfikir pun. Aku tak terfikir sampai ke tahap itu. Aku hanya mengharap Rasulullah bermimpi waktu malam, kemudian Rasulullah bagi tahu pagi besok kepada sahabat, aku bersih daripada tuduhan zina. Itu saja aku harap. Tapi tiba-tiba Allah yang turunkan ayat. Maka kata Aisyah, aku terus sujud syukur, satu pengiktirafan daripada Allah bahawa Aisyah adalah manusia yang bersih. Dan kisah Aisyah, bila turun ayat Al-Quran, semua orang akan baca sampai kiamat. Hebat tak Aisyah? Tapi nak dapat pengiktirafan kemuliaan di sisi Allah, perik. Aisyah menderita, Aisyah sakit selama sebulan. Nabi tak bela dia, bapa dia tak bela dia, sahabat tak bela. Bahkan Rasulullah bertanya kepada para sahabat, minta pandangan. Rasulullah pun tak tahu buat apa, wahyu tak ada. Dia nak bela Aisyah pun orang tak akan dengar. Maka kata Rasulullah, minta pandangan para sahabat. Pertama Rasulullah tanya pada Usama bin Zaid, apa pandangan kamu tentang cerita dusta ni? Kata Usama, aku kenal keluarga engkau, isteri engkau tak mungkin buat benda yang tak baik. Kemudian Aisyah tanya pula Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Apa jawapan Ali? Bunga bukan sekuntum. Apa maksud Ali? Alah, cerai je lah, kahwin yang lain. Bila Aisyah tahu, lagi kecil hati, menderita. Kita kalau orang cakap macam tu kan, menderita Aisyah sebulan, tapi tujuannya ialah rafi'un, Allah nak angkat darjah Aisyah. Tapi caranya cukup pahit. Maka daripada peristiwa banjir ini tak lari daripada tiga tujuan. Pertama, Allah nak bongkar siapa yang sebelum ini mendakwa dia Islam, mendakwa dia beriman, siapa yang benar-benar ikhlas dan siapa yang berpura-pura. Daripada musibah banjir ini terbongkar kan? Dulu mungkin dia solat, bila hilang rumah dia tak solat. Tengok Nabi Yunus nak berzikir pada Allah, nak bertaubat, bukan masalah tempat. Dalam perut ikan pun dia boleh berzikir. Ada orang tanya saya, Ustaz, orang di Kelantan tu susah nak solat, banjir, lumpur. Saya tanya balik, habis orang Kuala Lumpur ramai tak solat sebab apa pula? Sebab Kuala Lumpur.
lumpur bukan masalah untuk solat. Dalam perut ikan pun Nabi Yunus boleh berzikir. Sebab tu ada salafus soleh, Allah lahirkan dia dalam keadaan kepala dia botak, tak tumbuh rambut, kemudian kulit dia sopak, mata buta, kaki dan tangan cacat, tapi mulut dia sentiasa berzikir pada Allah, sentiasa memuji Allah. Bila orang dengar dia puji Allah dalam keadaan badan dia, fizikal dia tidak sempurna, orang pun heran, kenapa kamu puji Allah sedangkan Allah bagi kamu tidak sempurna? Mata buta, rambut tak ada, kulit sopak, kaki tangan dan cacat. Apa yang kamu puji Allah? Apa yang dia baca zikir oleh lelaki ini? Dia kata alhamdulillah allazi afani mimma ibtala katsiran minan nas. Aku puji pada Allah, aku bersyukur pada Allah yang telah memberi afiat kepada aku, yang telah selamatkan aku daripada segala ujian yang Allah timpa pada orang lain. Aku tak ditimpa ujian tersebut. Alhamdulillah. Apa dia? Allah bagi aku mata buta. Jadi Allah tak uji aku dengan mata, orang lain Allah uji. Berapa ramai yang celak tapi buat maksiat, betul? Berapa ramai yang celak tapi tak baca Quran, tapi ramai yang buta baca dan hafal Al-Quran. Aku Allah tak uji dengan mata, Allah bagi buta. Alhamdulillah, aku tak buat dosa. Kulit aku sopak, tak cantik, alhamdulillah Allah selamatkan aku daripada ujian cantik. Berapa ramai yang kulitnya cantik, dia buka aurat buat dosa 24 jam setiap hari. Aku selamat daripada ujian tersebut. Kaki aku kudung, alhamdulillah Allah tak uji aku dengan kaki. Berapa ramai yang ada kaki buat dosa, betul? Tangan aku tak sempurna, alhamdulillah Allah tak uji aku sebagaimana Allah uji orang lain dengan tangan yang sempurna, mencuri rasuah. Maka kata lelaki ini, aku terus bersyukur. Sebab apa? Hati aku boleh bersyukur kepada Allah dan lidah aku boleh berzikir. Aku nak berzikir bukan dengan rambut, bukan dengan kulit yang cantik, bukan dengan mata, tapi aku berzikir dengan lidah. Lidah masih ada. Aku nak bersyukur dengan Allah dengan hati, bukan dengan kaki yang sempurna. Berapa ramai yang fizikalnya sempurna tapi tak bersyukur pada Allah, mulut tak berzikir pada Allah. Tengok orang beriman. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah, walaupun ditimpa banjir tapi kita masih diberi kehidupan, mana Allah masih sayang. Jangan lupa berzikir pada Allah, jangan lupa mentaati perintah Allah. Saya tak tahu orang di sini yang dalam masjid ni, adakah mereka yang ditimpa banjir ataupun tak. Tapi sebagai peringatan, kalau ditimpa banjir, anggaplah ini satu nikmat. La'allahum yarji'un. Moga-moga kita balik pada Al-Quran. Pergilah belajar Al-Quran, pergilah tadabbur Al-Quran, dan pergilah belajar sunnah Rasulullah SAW. Kehidupan kita jauh daripada sunnah Nabi. Amalan-amalan sunnah Nabi seharian kalau dihimpunkan ada 1000 lebih. Cara nak tidur, cara bangun tidur, cara masuk tandas, keluar tandas, cara pakai baju, cara naik kenderaan, keluar rumah, masuk rumah, doa pergi masjid, masuk masjid, semua lebih kurang 1000. Tapi yang kita amalkan terlalu sedikit. Jadi semoga dengan musibah banjir ini satu perkara yang baik. Dengan sebab banjirlah saya sampai di Gua Musang. Saya bagi apa? Sebelum saya bagikan sedikit kewangan, tapi saya bagi tahu pada semua di kampung lebih, di kampung Kerinting, yang saya nak bagi lebih penting daripada duit, lebih penting daripada pakaian, iaitu saya nak bagi ilmu, saya nak bagi kefahaman agama. Saya bagi tazkirah 15 minit, kemudian saya bagi sedikit sumbangan duit. Jadi semua mendengar. Maka kita pun kena buat yang sama. Jangan bagi makanan saja, jangan bagi pakaian. Apa makna kita bagi pakaian tapi dia buka aurat? Apa makna kita bagi beras, kita bagi duit tapi dia tak solat? Tidak ada makna. Bagilah ilmu kepada mereka-mereka yang kita bantu, insya-Allah. Saya rasa cukup setakat ni. Kesimpulannya, saya simpulkan, ujian adalah musibah adalah khair, baik untuk orang beriman. Ingat surah An-Nur ayat 11, Tuhan kata apa? Ujian musibah yang menimpa Aisyah bukan syar, tetapi bal huwa khairul lakum, dia adalah baik.
Dengan sebab ujian kita kembali kepada Allah. Dengan ujian kita sabar, kita redha, kita akan mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi ganjaran pahala kepada orang yang sabar tanpa had. Solat Jumaat 27 pahala, sedekah satu Allah bagi 700, tapi kalau sabar bukan 700, bukan 7,000, bukan 7 bilion, tapi tidak ada had. Nampak tak kelebihan orang yang sabar? Dan tak mungkin kita sabar melainkan setelah datangnya musibah. InsyaAllah marilah kita sama-sama kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW. Itulah yang kita akan bawa kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita menghadapnya. Dan saya rasa cukup setakat ini. Sekiranya ada tersilap, terkesal, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.